Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton Membina Jawara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman, tips-tips dan banyak lagi lah yang dapat membantu insya-Allah sedikit sebanyak ibu, bapa, anak-anak, remaja, preteen, semuanya lah membina jawara di dalam diri kami semua. Okey, saya Sharifah Alea dan sebelum kita kemukakan topik untuk hari ini, saya nak ucapkan hello dan assalamualaikum pada tetamu online kita. Kita ada Khatijah, kita ada Ariana dan juga ayahnya Encik Suhaimi, serta kita ada Putri Nur Aina Balkis. Putri ni dari Save the Schools My. Kalau you all pernah singgah ke Instagram Lea rajin jugalah repost diorang ni. Ada sebab kita jemput Putri ke rancangan Membina Jawara hari ini kerana topik pada hari ini adalah bullying dan harassment. Membuli dan juga harassment. Saya dengan sengajanya tak nak tukar perkataan harassment itu kepada gangguan. Tidak. Harassment. We're going to use harassment, okay? Baru nampak dia punya severity tu. Okay, episod yang lepas Membina Jawara, kita telah pun bincangkan peer pressure ataupun tekanan rakan sebaya dan pengaruh masalah ini pada anak-anak remaja kita. Lebih dari kami sedar sebenarnya, okay? Dan pengaruh tersebut mampu meninggalkan kesan yang sangat dalam dan untuk jangka masa yang sangat lama. Bully ni bukan perkara yang baru. Kami semua pernah nampak di setiap peringkat usia gejala bully ni, tak kira lah fizikal atau mental, di sekolah ke, tempat kerja ke, di tadika ke, yang boleh berpunca dari tekanan rakan sebaya. Okay, so ibu bapa zaman ini setelah melihat sendiri bermacam-macam jenis gejala bully ni, kini berdepan dengan lagi satu jenis pembulian yang boleh dikatakan paling jahat lah. Sangat jahat, okey? Setakat ini, cyberbullying. Pembulian cyber biasanya dilakukan dari sebalik gambar yang tak bernama dan selalu lebih berbahaya akibatnya dibandingkan dengan pembulian secara fizikal. Ada juga jenis pembulian yang telah berwujud sejak wujudnya komunikasi antara wanita dan lelaki, iaitu sexual harassment. Yes, sexual harassment is a form of bullying. Gangguan seksual ini jangan pernah dipandang remeh, ya, kawan-kawan. Kebanyakan kes melibatkan pihak lelaki yang menggunakan harassment ini untuk menundukkan atau memalukan pihak perempuan. Kenapa? Kenapa harus seseorang itu membuli atau mengganggu atau harass? Kenapa masih lagi wujud mentaliti ingin membuli dan mengganggu ini? Dari zaman atuk nenek hingga ke ibu bapa sampailah ke anak-anak kita. Dan kenapa kadang-kadang kita nampak anak-anak kita yang terjebak membuli orang? So banyak soalan yang kita nak kupas hari ini, banyak isu yang kita nak get to the bottom of it lah, okay? Dan dengan harapan dapat sedikit sebanyak membendung gejala ini. Bersama Membina Jawara hari ini kita ada pakar psikologi kanak-kanak, Profesor Datin Dr. Mariani Magno, to help us deal with this issue. It's so good to have you back, Prof. Saya pun suka. Oh, seronok sangat. Seronok. You guys are gonna love this. Okay, Prof, kita akan terus ke soalan yang pertama, right? Okay, apakah itu bully dan kenapa? Kenapa tu yang saya tak boleh nak singkirkan daripada otak. Kenapa masih lagi wujud? Okey, apa bully? Bully sebenarnya adalah satu tindakan yang dibuat dengan sengaja. Tujuannya ialah untuk, orang kata, untuk menyakitkan hati. Betul. Dan dalam masa yang sama untuk memberi tekanan. Okey. Nah, ini tidak termasuk bully secara fizikal sahaja, tetapi bully dalam bentuk lisan, kata-kata. Kita ada cyberbully, dan kadang-kadang bully ini datang juga dalam bentuk emosi. Bentuk emosi pun ada juga, dan tak kurang juga dalam bentuk sosial. Baik, kenapa perkara ini wujud? Sebenarnya bully ni wujud sejak zaman saya sekolah juga. Cuma keadaan ini makin lama makin disedari. Jadi sebab itu kita banyak membincangkannya. Kalau dulu mungkin tak ada hukuman dan aturannya, law, akta dan sebagainya, tapi sekarang ini telah diambil berat. Dan mengapa berlaku? Tidak, kalau macam Lia kata tak boleh lepas, stres dengar. Kenapa apa? Kerana di sini sekarang ini kita manusia ini sekarang ni makin lama makin maju. Ada kala kadang-kadang mentaliti kita masih dekat belakang. Jadi dengan kata lain ialah orang-orang ni datangnya dari kumpulan yang kawalan diri rendah, impulsif.
Kita guna term baru sikit lah, impulsif. Okey. Kawal dirinya rendah sehingga tak boleh nak berfikir secara rasional lagi, Right. memikir sebab akibat. Yang paling penting, dia puas hati dapat sakitkan hati orang tu kerana kononnya yang dibuli itu menyakitkan hatinya. Macam mana agaknya Prof cakap tadi ada macam-macam jenis bullying kan. Yeah. So how do we identify ini adalah satu pembulian? Kadang-kadang yalah kalau Prof cakap bully secara emosi, jarang kita dengar tu. Ya. Ke memang selalu jadi depan mata tapi kita je yang tak sedar? Kita tak sedar. Okey. Dia sekarang ni bully banyak jenis. Kalau kita lihat seseorang itu telah dibuli secara fizikal. Okay, obvious lah itu. Obvious lah. Obvious. Jadi pastinya kadang-kadang Lia, mangsa buli ni kadang-kadang bila dah dibuli, dia meninggalkan kesan psikologi pada diri. Ya. Faham. Kalau dia sering dibuli, dia akan rasa bimbang, cemas, takut. Tambah lagi kalau dalam bentuk fizikal, maknanya sakit badan. Selalu ponteng sekolah. Alasannya sakit badan. Mama boleh bawa pergi ke klinik, sakit badan. Jadi di sini bukan saja bawa ke hospital itu yang penting. Ibu bapa harus melihat simptom-simptom. Kalau anak-anak kita boleh buka baju tengok lebam-lebam. Yep. Tapi kalau remaja kita perhatikan, kita tanya apa yang sakit? Kat mana yang sakit? Yep. Kenapa yang sakit? Sebab kadang-kadang anak-anak remaja ni dia takut. Ya. Ya. Dan dalam masa yang sama, kalau tadi saya kata bully emosi. Orang yang dibuli emosinya itu adalah datangnya, katakanlah kita ada cyberbully. Ya, ya. Bila cyberbully, dia banyak bermain dengan kata-kata. Dan sebelum episod ni Lia kita ada bincang, kita ada sebut ya, kadang-kadang kata-kata ataupun penggunaan jari jemari kita di komputer kita itu lebih tajam lagi daripada sebilah pisau. Ya, betul. Jadi itu menyakitkan hati. Bila hati sakit, itu menyebabkan emosi kita tidak stabil. Nah, bila emosi tidak stabil, daripada orang yang sangat aktif, ceria, jadi orang yang pasif, menyendiri, kurang keyakinan diri, segala-galanya lah. Dia akan betul-betul efek lah kesihatan mental juga Ya, kan. betul-betul. Jadi akhirnya ini akan menjejaskan pula yang senario yang lebih besar, iaitu kesihatan mental. Contohnya kalau bully emosi ataupun dibuli secara mental, secara lisan. Secara lisan, Prof ya. cakapkan tadi. Betul cakap Prof, kalau kita, anak-anak ataupun remaja sekalipun, kalau kita nampak bekas-bekas luka-luka, kita tahu, kita boleh tahu, okey ni kenapa, apa jadi. Ya. Kalau emosi kita tak nampak, so what are the telltale signs? Itu jugalah lebih menyendiri, kemudian ada perubahan tidur, tak boleh tidur, kemudian selera makan pun kurang. Jadi ini perkara-perkara yang perlu diperhatikan oleh ibu bapa terhadap anak yang memang nampak ada perubahan. Kalau sebelum ni makan laju, tak kira lauk apa sekalipun, tiba-tiba makan, lauk sedap pun tak lalu makan. Sebab apa? Kerana fikirannya yang sentiasa berfikir tentang pembuli, akhirnya mengganggu emosi. Okey. Biasalah. Ya, kalau kita emosi tak stabil di sini pun, kita takkan ceria, muka manis di sini. Itu yang paling penting lah. Ya. Okey. Alright. Ada lagi satu jenis pembulian. Kalau kita tak tengok, kita takkan perasan sebenarnya. Mungkin nakzubillah lah kan. Dah sampai tahap yang terlalu lambat, terlalu lewat, nasi dah menjadi bubur. Iaitu sexual harassment. It is a form of bullying, and it is a bullying bullying tactic yang kita takkan nampak ialah kesan-kesannya until it gets a bit too late. So apa bezanya daripada bully yang lain-lain ni? Okey, bila kita kata sexual harassment, berbelit lidah saya, gangguan seksual. Okey, bila kita kata sexual harassment ni, dia lebih kepada menggunakan kata-kata ataupun isyarat bahasa badan, ataupun ada tingkah laku tertentu yang dibuat terhadap mangsa. Bezanya dengan bully ialah kita tahu perkara itu berlaku, mungkin tidak ada kesinambungannya, tetapi sexual harassment ni kebanyakannya dia akan bersambung-sambung. Pada awalnya mengapa perkara ini berlaku ialah kita tahu mereka yang mahu melakukan sexual harassment ini, mereka akan mula berjinak-jinak dengan orang itu. Dengan memberi andaian bahawa saya suka awak. Tapi lama-lama bila saya suka awak, perkara itu makin lama makin tidak dapat dikawal. Maka akan bermulalah episod-episod itu. Dan orang kata berlakulah
aduan-aduan yang mengatakan ada sexual harassment dan sebagainya. Jadi di sini kita perlu ingat-ingat juga bahawa sebab itu kalau hubungan kita dengan mereka yang ada di pejabat perlu ada batasan. Bersikap secara profesional supaya kita dapat elakkan sexual harassment ni yang memang berbeza daripada apa yang kita sebut bully tadi. Tapi kebelakangan ni ada makin lama makin muncul ialah dengan peredaran masa dengan media sosial sekarang ni, a lot of people are more vocal about the issues that they're going through, dan kita dapati yang sebenarnya sexual harassment ni malang nasib kita banyaknya bermula di zaman sekolah, di sekolah menengah, di sekolah rendah, dan bully ni pula wujud sampailah ke pejabat, ke arena pekerjaan kononnya. Okey, so tak apa, yang itu kita akan mendalami kejap lagi. Sekarang ini saya nak tahu, kita ada sebut ni episod lepas, mungkin Prof boleh explain it again lah mungkin daripada yang dah terlepaskan. Saya masih tak faham seorang yang sopan santun. Contohnya lah, kalau kita tengok, kalau saya ganas sikit, kuat suara, so kalau lah misal kata saya ni terjebak keyboard warrior, tak terkejut sangat lah. Sebab dah memang tengok pun dah tahu dia ni memang vokal, kan, dia ni memang speak some mind kononnya. Tapi kalau macam Prof, sopan santun. Saya sopan je. Sopan. Untuk 1 jam ni lah kan. Untuk 1 jam ni, yes. Kita nampak sopan, somebody of a certain stature gitu, dengan keluarga, happy, itu ini. Tapi kalau contohnya Prof dah ni contoh je, Prof start keyboard warrior tu, ya Allah. Dia punya ganas tu, dia punya tikam tu macam zaz. Macam mana boleh jadi fenomena macam itu? From somebody so nice and so well-mannered, you become a monster on the internet. Sebab itu sebelum ni saya pernah sebut, don't judge a book by its cover. Ya? Maksudnya, bukan saya lah, sopan waktu 1 jam ni je. Ya? 1 jam je. Ya? Tapi, kalaulah kata seseorang itu pakaian dia kemas, kalau dia seorang wanita cantik dengan kasut tinggi, kalau lelaki dengan kemeja, dengan sikat rambut rapi. Tetapi sebenarnya, dalaman itu tidak boleh kita samakan dengan luaran juga. Tapi untuk segelintir individu atau untuk segelintir manusia lah, tak semuanya begitu, ya. Baik, mengapa mereka jadi orang kata keyboard warrior gitu? Orang kata menghentam, mengkeji, mencaci dan sebagainya, kerana dia tidak dapat peluang untuk meluahkannya di halayak ramai, kerana kita manusia ada kelemahan dan kekuatan. Betul. Ada orang yang kadang-kadang lemah bila berhadapan dengan orang-orang di sekeliling, tetapi akan menjadi singa, harimau dan sebagainya apabila di belakang mereka, yang tadi saya dengar Lia kata di belakang gambar, di belakang tembok sana, kita tak tahu nama itu nama betul. Jadi di sini itulah dia sikap manusia, ya. Kerana di sini kita manusia ni kita ada sikap yang orang kata defensive mechanism kita tinggi. Tetapi kadang-kadang defensive mechanism itu kita tak boleh luahkan di hadapan publik. Jadi apa yang berlaku ialah di belakangnya. Jadi orang yang begini sebenarnya ada kelemahan-kelemahannya. Sangatlah ada kelemahan-kelemahannya. Contohnya sopan di depan tetapi belakang, Masya Allah, menakutkan. Okey. Itulah yang di soal Lia tadi tu memang soalan yang cantik. Terima kasih. Soalan je. Okey, tak apa. Kita akan kembali sebentar lagi. Ada banyak lagi soalan yang nak diajukan kepada Prof, juga pada Putri, dan soalan-soalan tetamu online kita. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berdiskusi mengenai bully dan harassment dalam Membina Juara. Kembali sebentar lagi. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini saya dan panel pakar kita, Prof Mariani, sedang membincangkan bullying dan harassment. Okey, bully dan juga gangguan. Okey. Sebelum kita bersama dengan tetamu online kita, saya nak tanya kepada Prof, kita dah nampak bully, harassment ini, efek dia ataupun dia punya kesan pada seorang mangsa lah kita kata, kan, mangsa bully ataupun mangsa harassment, dia bukan sekejap-sekejap.
biarlah bully fizikal ke, mental ke, lisan ke, dia akan bertahan beberapa tahun. Jadi apa sebenarnya the short and long term effects? Okey, kita tengok yang short term, jangka pendek dulu. Okey. Jangka pendek dulu daripada segi aspek kesihatan fizikal, ya. Alright. Kalau mereka yang telah dibuli secara fizikal, secara seksual, secara emosi, secara mental dan sebagainya, dia kesihatannya akan terjejas. Kenapa? Kerana kurang selera makan, kemudian corak tidur pun agak bertukar-tukar. Orang tidur waktu malam, dia tidur waktu siang, dia berjaga waktu malam. Jadi Anxiety. bertukar, anxiety, kebimbangan. Jadi yang macam dia sebut, anxiety, kebimbangan, stres, semua itu adalah jangka pendek. Okey. Okey. Dan akibatnya nanti apabila anxiety dia bimbang, dia murung dan sebagainya, dia takkan ke sekolah. Jadi fokus tumpuannya pada proses belajar itu dah makin lama makin kurang dan akhirnya menyebabkan terjejasnya pencapaian akademik. Jadi ibu bapa yang anaknya memang excellent, ya memang bijak pandai, sentiasa number one in the class, tiba-tiba jatuh. So perlu diselidik apa yang berlaku. Mesti ada sebab. Itu jangka pendek, ya. Kalau yang jangka panjang, kalau kesedihan, emosi itu berpanjangan, tidak ada sokongan, tidak ada bantuan, tidak ada soal tanya daripada mak ayah, stres itu akan berpanjangan seolah-olah jadi satu unfinished business. Jadi bila emosi yang berterusan ini, itu yang akan membawa kepada kemurungan. Kemurungan yang terlampau, ada kajian yang menyatakan bahawa apabila anak-anak ini dibuli, kemurungan ini kata yang berlaku boleh menyebabkan mereka bunuh diri. Ada kajian. Ya. Dan kini apa yang membimbangkan ialah kita takut anak-anak ini mempunyai stress injury. Ini bukan term baru, term lama. Stress injury ni maksudnya ialah dia tak peduli dah apa yang akan berlaku. Dia dah tak kisah kalau tak datang sekolah pun tak apa, performance akademik pun jatuh pun tak apa, tak ada kawan pun tak kisah. Jadi ini yang akan menakutkan kita. Jadi kita harap bahawa buli ini dapat diatasi kerana kalau kita lihat jangka panjangnya itu sangat membimbangkan. Kerana kita perlu ingat kalau dia dalam golongan remaja ini membawa adalah yang menyumbang kepada generasi pelapis untuk negara kita akan datang. Sebab itu mereka ini perlu digilap seperti satu tropi untuk menjadi juara bagi kita semua untuk masa akan datang. Lambat laun kita semua tidak akan ada di dunia. Betul. Kita akan diganti. Jadi segala kejadian buli dan sebagainya ini perlu diatasi sebaik mungkin. Perlulah ada saluran yang tertentu supaya kita kata bukan kata tidak berlaku, kurangnya orang kata kejadian buli tersebut. Okey, memandangkan Prof dah sebut kita nak kurangkan kes-kes buli seperti ini. Okey, contohnya lah, ini bukan ibu bapa saja, mungkin peers lah, rakan sebaya pun dapat membantu sedikit sebanyak. Kita bayangkan senario satu, kita nampak seorang remaja the same age as us, the same tingkatan lah, mungkin kelas lain, tapi kita tahu dia okey, dia tak ada masalah pun. Tapi dia sedang dibuli secara fizikal oleh sekumpulan yang pembuli, yang rambunctious bunch. Apa sepatutnya yang kita buat sebenarnya? Okey, katakanlah kita sebagai penonton. Tadi Lia kata Lia sebagai penonton. Memang betul. Kalau Lia sendiri cuba untuk mempertahankan mangsa buli tadi, Lia akan jadi mangsa juga. Jadi dalam masa yang sama, mungkin bila dah menonton tu, mereka yang rasakan mereka ni perkasa, gagah dan sebagainya, hero sebenarnya, from zero to hero sebenarnya. Hero ni kembali ke zero. Kalau kita tengok buat aduan. Kau kena nanti. Jadi di sinilah remaja di luar sana apabila menonton siaran ni harus bangkit. Jangan bimbang, jangan risau. Buat laporan kepada pihak sekolah dan maklumkan dengan ibu bapa sendiri. Kerana ini yang dikatakan pengurusan mikro, pengurusan di peringkat sekolah. Kalau dia berlaku di kawasan sekolah, pihak sekolah perlu maklum. Betul. Okay. Harapannya nanti ialah apabila berlaku buli dalam kawasan sekolah, perkara ini tidak akan diselindungi.
Kerana ada kes-kes yang berlaku, Ya. ya kadang-kadang untuk menjaga imej sekolah dan sebagainya, perkara itu dilindungi. Ya. Ini memberi peluang dan ruang lagi kepada mereka-mereka yang ingin menjadi pembuli yang nampaknya wah gagah. Wah, bagus. Jadi ini satu contoh teladan yang tidak baik. Okey. Seharusnya penonton itu membuat laporan pada pihak sekolah, pada guru besar atau pada pengetua ataupun pada guru bimbingan dan kaunseling. Ya. Dan jangan lupa untuk buat laporan aduan juga pada ibu bapa sendiri. Harus wajib. Tapi kalau kita ada syak buat sangka sikit, kita ada syak sedikit lah. Dia ni dibuli online ni. Dia sedang dibuli online, okay? And then macam, I pernah kenal nama, kenapa dia orang duk kutuk-kutuk nama budak ni? Budak ni baik, budak ni tu. What do we do then? How do we intervene? Okey, episod sebelum ni kita ada juga saluran tertentu untuk melaporkan buli secara online kan. Yes, pihak JMC dan juga Google Ya, cerita betul. kan. Yap. Tapi dalam keadaan sekarang ini, sekali lagi, ibu bapa, mak ayah main peranan yang penting. Ya. Okey. Dan perlu lihat perubahan yang berlaku pada anak. Sebab itu, kita pernah bincang, ingat Lia, kita bincang, kita kata kalau boleh nak menggunakan komputer tu memang patutnya di ruang yang semua orang boleh nampak. Yap. Tapi dalam keadaan sekarang ni remaja seorang satu ada handphone. Ada gadget, ya. Kita tak nampak. Jadi adik-beradik lagi sekali main peranan yang penting untuk memerhatikan gerak langkah, tingkah laku kakak, abang dan adik. Kalau berubah saja sikap, ya, berubah saja sikap, mesti ada sesuatu yang tidak berlaku. Kerana kadang-kadang dalam adik-beradik yang duduk satu bilik itu kadang-kadang dia nak meluahkan. Nak tak nak kadang-kadang dia tercakap. Jadi di situlah orang kata kakak atau abang atau adik pandai-pandai untuk teruskan siasatan secara senyap-senyap. Kenapa kak? Kenapa Kak Lia? Lia kenapa Kak Lia? Dia ni lah, dia ni. Dan sebagainya. Jadi daripada situ siapa saja yang dapat maklum tentang perkara buli online ni. Kerana kadang-kadang Lia, buli online ni dilakukan secara santai. Secara tidak begitu drastik. Subtle lah. Ya, subtle saja. Jadi di sinilah kita juga perlu lebih bijak daripada pembuli online itu. Apa pun mak ayah perlu lebih bijak daripada apa yang berlaku di luar sana. Kerana itu orang kata awareness is important. Ya. Kesedaran itu sangat penting. Bukan setakat mak ayah tetapi cikgu-cikgu kat sekolah. Ya. Kerana kebanyakan masa anak-anak kita berada di sekolah bersama dengan cikgu. Ya. Jadi cikgu ini bukan setakat mengajar subjek-subjek tertentu, tetapi juga proses mereka adalah, tugas mereka adalah mendidik, mengasuh dan memantau segala-galanya. Sebab itu orang kata jadi seorang guru ini bukan yang mudah. Jangan kata pergi pagi balik tengah hari, oh senangnya. Tidak. Tidak begitu. Betul. Ya. Alright, okay, thank you Prof. Okay, sekarang ni saya nak tanya pasal pembuli pula. Katakanlah satu hari itu sepasang ibu bapa dapat tahu anak diorang pembuli. Apakah, I mean like, what should our reaction be? Okey, sebenarnya kadang-kadang mengapa pembuli melakukan perilaku buli? Ya, saya ada baca juga. Saya pernah dengar yang buli ni sebenarnya merupakan mangsa juga satu ketika dahulu dan membawa segala trauma dan meletakkan trauma itu pada orang lain. Sebab kita kena lihat ya, psikologi manusia ni apa yang dia lihat waktu kecil, dia akan belajar. Right. Walaupun kanak-kanak, dia akan nampak, dia akan lihat, dan terutama apabila dia dah jadi penonton pula kepada yang membuli. Dalam masa yang sama, ada kajian yang mendapati bahawa segelintir pembuli itu sebenarnya adalah mangsa buli. Sama ada di rumah atau di sekolah. Bergantung pada keadaan. Saya harap mereka di luar sana fahamlah. Kita bukan nak salahkan ibu bapa tetapi kadang-kadang ada juga segelintir keluarga-keluarga yang mana disebabkan oleh desakan-desakan hidup, maka berlakulah peristiwa-peristiwa hitam ini yang menjadi contoh teladan pada anak-anak. Dan apabila sampai ketikanya, maka dia akan menjadi seorang pembuli. Okey. Jadi kalau misalkan kata kita dapat tahu anak kita adalah pembuli, adakah itu waktu yang sesuai untuk kami sebagai ibu bapa ataupun penjaga reflect balik pada cara kita? Satu ialah reflect. Jadi kemungkinan mereka yang pernah membuli anak itu mungkin tak terkejut. Tetapi mereka yang ibu bapa yang menjaga anak itu menatang minyak yang penuh ni tiba-tiba jadi pembuli, dia harus fikirkan apa
apa salahnya, di mana salahnya. Jadi kita tak boleh nak tuding jari, sekolah lah banyak homework, itulah inilah. Kemudian sekolah pula kata ibu bapa lah. Tak boleh. Seperti tadi Lia kata, masyarakat memainkan peranan yang penting. Sebab itu sekarang ini kita ada apa yang kita katakan konsep keluarga Malaysia. Masing-masing mainkan peranan yang penting. Maka dengan itulah boleh dikatakan bahawa kita sebagai ibu bapa tinjau balik apa yang telah berlaku, apakah strategi seterusnya. Kita dah pernah bincang ni episod sebelum ni. Keremajaan mereka perlu dijaga. Hubungan sosial, emosi mereka perlu kita jaga. Walaupun mereka dah boleh berjalan sendiri, naik bas sendiri, tetapi emosi mereka kita pastinya jaga dengan baik. Dan berbalik kepada kemasyarakatan tu, I mean, always you can always refer to other parents. Betul. Tanya balik. Kan? Terutama kalau keluarga-keluarga yang terdekat yang anak-anak ni ataupun bully ataupun pembuli atau buli ni rasakan dia boleh luahkan. Sebab kadang-kadang dengan mak ayah mereka takut. Jadi ada lagi ramai orang yang boleh dirujuk untuk menyelesaikan masalah supaya akhirnya tidak berlaku kes bully membuli. Okey, insyaAllah. Alright, kita ada masa untuk soalan yang pertama dari tetamu online kita, Khatijah. Silakan. Hai, Prof, saya nak tanya sikit. Okey, seperti yang cakap tadi kan, kebiasaan ni seperti yang dicakap tadi, kebiasaannya pembuli ni datang daripada keluarga yang mempunyai pembuli. Jadi dia sendiri dah merasa dibuli. Bila dia rasa dah dibuli, dia pun membuli. Okey, kemudian Prof kata perlulah mereka yang dibuli ini melaporkan pada cikgu, mak dan mak bapak. Okay, so bila melaporkan kepada mak bapak, okay, mak bapak, what is the best approach? Perlukah, wajarkah mak bapak ni berinteraksi dengan mak bapak sana, di mana kita tahu mak bapak itu pun yang membuli anak dia. Okay, so sebagai mak bapak, ya, apa kita nak buat? Faham. Okey. So kalau kita ibu bapa, pembuli itu pun boleh nampaklah cara pembulinya dibawa dari rumah. So adakah kita patut, adakah wajar kalau kita sendiri menegur ibu bapa pembuli itu? Okey, Khatijah, satu soalan yang sangat baik. Sebenarnya peristiwa ini banyak juga berlaku dalam negara kita, ya. Saya rasa kalau Khatijah ingat lagi, memang ada yang berlaku yang mana ibu bapa kepada mangsa buli cuba bercakap dengan ibu bapa pembuli. Tapi kadang-kadang ibu bapa mangsa buli, kena hati-hati cakap, ibu bapa mangsa buli kadang-kadang tidak mahu berbicara dengan ibu bapa pembuli. Okey. Kerana telah berlaku sesuatu yang sangat tidak dapat diterima yang telah berlaku ke atas anaknya. Faham. Okey, tapi sepatutnya perkara ini tidak boleh berlaku. Sebab itu perlunya orang kata Persatuan Ibu Bapa Guru di sekolah perlu ada PIBG. Sebab itu PIBG memainkan peranan yang penting dalam memastikan jika berlaku buli, apa modus operandi yang patut dibuat. Kerana kalau kita biarkan mak dengan mak, ayah dengan ayah berjumpa, masing-masing pula jadi masalah satu. Second level bully membuli pula. Jadi akhirnya masalah tidak kesudahan. Jadi perbincangan itu sepatutnya dibuat bukan dengan orang kata 8 mata, tetapi lebih daripada 8 mata, melibatkan pihak sekolah, melibatkan pihak yang lebih tinggi otoritinya, iaitu Persatuan Ibu Bapa dengan Guru, supaya sepakat sama-sama perkara ini mesti dielakkan dan fokus kepada apa yang telah berlaku. Perbincangan itu harus melihat kenapa buli berlaku? Kenapa isu buli itu berlaku? Okey, di mana ibu bapa, di mana guru dan apa tindakan mereka seterusnya. Jadi itu yang sepatutnya kita buatlah, Khatijah, ya. Jadi kalau boleh, bila kita tengah marah tu, janganlah cuba nak telefon, kerana bila kita dah marah ni, apa Khatijah, ya, keluar benda-benda carut-carut mangsa dah jadi pemangsa. Netizen. Akhirnya nanti
second level pula, bully ada, pembuli pun ada. So maybe a moderated meeting. Yeah. You know, so PIBG can act as moderator dalam meeting tersebut, which is actually very it makes a lot of sense. Terima kasih Khatijah atas soalan anda. Sekarang ini kita akan berehat seketika, tapi jangan ke mana-mana, makin panas perbincangan kita pada hari ini ya. Kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia dan panel pakar kita pada hari ini Profesor Mariani membincangkan bullying dan harassment ataupun bully dan gangguan remaja sekarang ini. Dan di talian kita ada seorang yang sangat istimewa iaitu Putri Nur Aina Balkis, founder of Save the Schools My, yang dengan harapan untuk membuatkan sekolah-sekolah tempat yang selamat untuk pelajar-pelajar, a safe space. Alright, tapi sebelum itu mesti ada sebab kenapa tergerak hati Putri nak bina, nak tubuhkan Save the Schools My ni. So Save the Schools MY ialah sebuah platform di mana bekas dan juga mangsa-mangsa sexual harassment, budaya rogol, budaya bully, any form of abuse experience dalam sekolah untuk berkongsi kisah. Kiranya macam kalau mereka ni ada pengalaman, tapi mereka ni macam tak jumpa platform untuk bercerita, so they would come to the platform. Kita ada sediakan Google Form untuk mereka berkongsi, jadi semua identifying factor akan diasingkan daripada kisah tersebut lah. So the idea is sebab bulan 4 hari tu ada gelombang perbincangan sexual harassment di sekolah. So it took social media by storm, and masa tu juga macam makin ramai mangsa, kebanyakannya wanita, speak up, berkongsi tentang pengalaman, tapi mereka ni dipersendakan oleh enablers online. So saya pula memang saya media relation executive by day, tapi saya memang ada huge passion tentang education issues. So bila saya tengok this whole debate berlaku di social media, saya rasa macam tak boleh jadi ni. Maybe kalau ada satu platform untuk orang baca sendiri kisah-kisah ni dan untuk membuktikan yang ianya berlaku dalam masyarakat dan it's not a social media trend semata. So I thought, why not, right? So I started a platform. It's a one-man show. Saya seorang je behind the platform. So hari ni ada 800 lebih kisah yang submit, tapi dekat Instagram tu Save the School MY ada 520. So there's more to come lah sebenarnya, the stories. Yeah. Okay, I share your passion and anger to the reaction sebenarnya hari tu, sebab kebanyakan kisah-kisah yang kita baca di media sosial adalah kisah lama. Maksudnya mereka telah mengalami gangguan seksual di sekolah ini di usia yang muda, yang beberapa tahun lepas. Maknanya when they were going through it, they didn't have an avenue to voice out. Okay, diorang nak mengadu kat siapa pun diorang tak tahu. Sekarang ini bila dah tua-tua ni, bila dah overeat lah kononnya, barulah boleh bersuara, and itu pun menunjukkan trauma yang masih lagi hidup di dalam diri mereka. So adakah experience itu ada kena-mengena sedikit dengan kenapa Putri sendiri rasa okay, now's the time? To be fair, saya pun antara mangsa bully di sekolah. To some point kat universiti pun. So bila tengok orang kena bully ni, dia jadi tak boleh lah. So I started the platform, and it's very naive of me untuk fikir yang platform ni takkan dapat sambutan. Sebab bila kita cakap tentang safer schools, kita perjuangkan safer schools untuk semua lah, tak kisah lelaki ke perempuan ke, whatever background they are. Sebab kejadian sexual harassment, budaya bully ni berlaku di semua jenis sekolah. Semua jenis sekolah, dan the oldest story yang saya dapat happen in the pertengahan 60-an macam tu. So bekas mangsa yang datang ni, she's 56, she's my mom's age. And I was like, ya Allah, kiranya macam orang dah lama cari outlet untuk
berkongsi, dan kalau Save the Schools MY dapat sambutan sebegini sekali untuk orang berkongsi, there's a lot to ponder really. Macam bagaimana kita menerima bila orang membuka ruang untuk be vulnerable dan berkongsi, dan juga just like how we have been dealing with it in general lah. So it opened a lot more of discussions. So over this past 6 months, dah nak 6 bulan platform tu, Alhamdulillah, some good discussions are going on. Tapi it's timely lah, and I'm kind of glad I started it. Tapi dengan timbulnya kes-kes macam gini, and also what you see selepas menubuhkan Save the Schools Smile ni, ternyata ini pun I dah rasa dah bertahun dah rasa sexual bullying ataupun sexual harassment, gangguan seksual di sekolah, tak kiralah di antara students, pelajar sama pelajar ataupun guru dengan pelajar, also tak kira lelaki perempuan, guru lelaki ataupun perempuan, memang dah lama dah ada kes. Kita zaman kita kat sekolah pun kita akan nampak, confirm punya nampak, tapi underreported. Kenapa Puteri rasa yang macam apa sebenarnya kenapa sebenarnya underreported, apa yang korang nak lindung sebenarnya? You know what I mean? What do you think? Saya rasa bila kita cakap tentang kenapa baru sekarang this national level discourse are taking place, sebab cerita-cerita macam ni daripada tahun 60-an, 70-an semua ada. Saya rasa sebab is this how today's generation are built lah. Diorang ni memang built differently. Macam they are very unafraid to speak their mind dan to stand for their rights. Sampai macam bila kita yang adults ni tengok pula macam, kenapa saya tak terfikir nak bercakap benda ni when I was in school. Macam bila kita tengok ada orang kena bully ke, macam saya datang pada sekolah berasrama penuh, semua perempuan sekolah agama. So memang banyak je macam cerita-cerita macam ni lah yang biasa dengar, tak dalam sekolah sendiri, kat sekolah orang lain. But kita jadi accustomed untuk believe yang biasa lah tu, normal lah. Macam tak ada apa lah tu, kuatlah sikit, bukannya awak seorang je yang kena. Which is, to think of it, kejadian bully ni, budaya bully ni ia satu perkara yang sangat jelek. Ianya sangat memberi efek kepada pembangunan insaniah dan karakter seseorang. Macam saya pun, bila saya go through tahun sekolah dan universiti, as I go through it, saya rasa saya okay, tak ada apa. Tiba-tiba as I turn 25 last year, saya start dapat flashbacks. Saya start macam apa Prof Marian cakap tadi, tak boleh tidur malam, dia terfikir macam kenapa. So it came after a decade later. So bila orang, kalau siapa yang menonton rancangan ni nanti, kalau kata bully ni tak ada apalah, semua matter, tak. Because personally it's been 10 years, 12 years, I'm still not laughing when I think about it. Still hurts lah. Yes, what you said right there, I hated that sentence growing up. It's like, you know what, one day you're going to look back and you're going to laugh about it. No. After 10 years, after 10 years, obviously Puteri is not laughing about it. So it's not funny. Bullying is not funny. It's not gangguan anja-anja. Alah, cakap je tak buat apa-apa. No. It is serious. Personally, and it stays with you for so long, bertahun-tahun ya, dia punya kesannya atas mental, fizikal seorang remaja bertahun-tahun sampailah remaja itu beranak remaja sendiri. Kesannya sampai jangka masa itu. Okay, Puteri, very emotional. Okay, this subject. No, okay, kan? Like really man, Puteri, I tell you. Okay, so Puteri, sebenarnya saya nak berikan ruang pada Puteri sendiri kalau ada soalan-soalan untuk Prof Mariani kita, who's also very... Okay. Prof Mariani, I think thank you so much for having me. I think maybe kalau saya boleh dapatkan pandangan Prof Mariani lah tentang budaya bully, tentang bila kita bercakap tentang self-esteem yang terkesan akibat budaya bully. Apa antara underrated circumstances yang mangsa bully ni sering hadapi as they grow up, tapi kita tak bincangkan sangat tentang hal ni, because kita terlalu fokus kepada, bukan kita, macam bila kita cakap tentang bullying mesti macam dia macam ada satu tarikh, habis sekolah it's over. Well, it's not actually. So apa pada pendapat Prof Mariani, apa antara efek ke atas mangsa yang kita as a society patut bincangkan dan lagi kisah a bit more?
Sebenarnya bila Putri sebut tadi, dia mengingatkan saya semula waktu saya sekolah. That was 40-50 years ago ya. Saya juga dibuli tapi waktu sekolah rendah ya. Tapi di sini yang patut dibuat sekarang ni ialah adanya platform sebeginilah. Maknanya memberikan kesedaran semula tentang buli adalah sesuatu yang perlu diselesaikan. Malah orang yang sekarang ni berumur 50, 60 tahun, 70 tahun masih lagi teringat tentang buli tersebut. Yang mana kalau tidak ada penyelesaian platform seperti apa yang Putri buat ini, saya rasa perkara ini tidak akan ada kesudahan kerana buli itu tetap akan berlaku. Jadi platform yang Putri buat ini memang satu, orang kata wadah, satu platform yang sangat baik supaya masyarakat di luar sana sedar bahawa pembuli ini wujud dan mangsa buli juga wujud bersama. Dan kita kadang-kadang tidak boleh nak salahkan mana-mana pihak, tetapi yang penting perlulah berbuat sesuatu. I think it's time kita ucapkan selamat tinggal pada zaman ignorance. You know, yang semua kita tak tahu pun itu bully, kita tak tahu pun itu. Ini dah 2021 Dek Nur. Kalau kau tak tahu lagi, sila masuk balik dalam gua dan duduk sana senyap-senyap. Okay, Putri, I want to know what you think. Why I think is obvious lah. Kan, go back into your caves and stay there quietly. That's not probably not the best advice. What do you think needs to be done to make school a safer place, untuk menjadikan sekolah ini yang sejak azali sepatutnya memang sebuah tempat yang selamat buat pelajar untuk menimba ilmu, untuk menimba kebijaksanaan sosial. So what do you think is needed? Wow, kalau tanya what can we do to make school a safer place, there's a lot I can talk about this all day. Tapi I think like some prominent points would be mungkin dah sampai masa kita empower pada pelajar kita to stand up for their rights. Maybe kalau dalam lensa sexual harassment, maybe teach the boys and the girls like what is okay, what is not okay, try to get to know about their body rights better. Sebabnya macam kita kadang-kadang kita ni ada tendensi untuk melayan, you know, macam generation kanak-kanak, budak-budak ni macam dia orang ni tak tahu apa-apa. Macam dia orang ni tak ada langsung ability to stand up for themselves. So maybe we can start from there. And this is where the culture kasih sayang macam Prof Mariani cakap tadi come in. Dah tiba masa untuk kita empower para pelajar ni dengan kasih sayang, dan maybe juga para pendidik, authority of power. When I talk about authority of power, dia boleh jadi warden, dia boleh cikgu, dia pengetua, untuk lagi berempati dan mengambil serius kalau ada aduan sebegini dibuat. Sebab kita kena dismiss apa-apa saja buruk sangka dalam kepala lah bila kita dapat aduan macam ni, because of course it's easier to not dealing with it, tapi macam Leah cakap tadi, 2021 kita dah kena start ambil serius, because sekolah ialah rumah kedua para pelajar. Sekolah tempat kan anak-anak kita membina karakter, membina keyakinan diri. Jadi kalau sekolah tu sendiri tak boleh jadi satu tempat untuk para pelajar ni explore diri mereka, bangunkan karakter diri mereka, then there's no point really. What's the point of having para pelajar yang intellectually smart, academically smart, tapi pembangunan sosial dengan hado tak berapa nak ada. So we need to work on that lah. And of course ideally just like to create this synergy lah untuk make school a safer place. Sebab we can talk so much, like we can talk about PABG roles, we can talk about bystander roles, which tak cukup segmen ni I believe, tapi ini antara point yang kita boleh highlight. Dan just to believe whatever complaints that come in and siasat whenever you can, whatnot. Jangan ambil remeh lah pokok pangkalnya. Saya setuju sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak Putri. It was so amazing talking to you today. Dan saya setuju. Saya okay lah. This is my 2 cents worth lah kan. Antara perkara yang harus mula wujud dalam institusi sekolah persekolahan ini, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, adalah komunikasi antara guru dan juga murid, pelajar.
that is filled with trust, kepercayaan antara satu sama lain. Okey, jangan ambil remeh benda-benda macam ni. Remaja pun sama, pelajar pun sama, guru-guru pun sama juga. Bagai macam Prof cakap tadi, nak jadi guru ni bukan senang ya. Jadi yang bercita-cita nak jadi guru tu sebab senang, lupakan saja. Terima kasih. Baiklah, kita akan kembali sebentar lagi dalam Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Topik hari ini bully dan harassment ataupun bully dan gangguan. Di talian kita ada tetamu online kita, Ariana Sufia dan juga ayahnya Muhammad Suhaimi. Silakan dengan soalan-soalan anda. Hai, Prof. Saya nak tanya, kebiasaannya di asrama sekolah dan kampus banyak kegiatan membuli. Apakah ini wabak yang diwarisi atau simbol kemegahan? Okey, Ariana, soalan tu sangat cantik. Okey, adakah orang kata kegiatan membuli ini diwarisi? Kita kena ingat ya, kegiatan membuli ini dia tak ada DNA. Ya, dia tak ada, ini bukan genetik. Maksudnya dia bukan diwarisi, tetapi menjadi satu ikut-ikutan. Ya, daripada trend zaman 60-an bawalah kepada trend 21. Malah lepas ini akan ada lagi. Bukan kita nak beri jangkaan yang tidak baik, tetapi kalau perkara ini tidak dibendung, dia akan sentiasa berlaku. Jadi dia bukan satu yang diwarisi, tetapi dia adalah satu ikut-ikutan. Kerana anak-anak muda ni sentiasa mengikut. Malah diikut cara barat pun kadang-kadang diikut apa yang ditengok dekat TV, itulah yang dia akan ikut. Jadi perkara ini harus diberhentikan. Dan dia juga kalau dalam kalangan remaja, ya, dia adalah satu simbol kemegahan. Kerana remaja itu, seseorang remaja itu nak tunjukkan, tengok saya hebat, saya berjaya buat dia tunduk, saya berjaya buat dia bagi saya duit RM2 setiap hari. Jadi ini adalah satu simbol kemegahan. Dan kalau ini tidak dipantau lagi sekali oleh ibu bapa, perkara ini akan menjadi tontonan. Tadi dia kata dia menonton. Tontonan kepada mereka yang menonton, dan ini akan menjadi ikutan lagi. Dan ia akan jadi satu rangkaian, ya, rangkaian yang tidak akan putus kalau tidak ada pemutusnya. Itu jawapan dari saya, Ariana ya. Harapannya Ariana juga bukan mangsa buli ataupun jauh dari menjadi pembuli. Break the chain. Okey, soalan Cik Suhaimi pula, silakan. Terima kasih, Prof. Soalan saya pada sesi ini, apakah membuli sinonim dengan kedudukan masyarakat yang rendah moral dan etika, miskin akhlak dan adab, dan ini akan memberi kesan langsung kepada kesantunan masyarakat? Apa pandangan Prof? Ya, sebenarnya isu membuli ini seperti yang saya sebut awal tadi, orang yang membuli ini dia adalah seorang yang impulsif. Kawalan dirinya rendah. Bila kita kata kawalan dirinya rendah, maksudnya di sini adab sopan santun dalam keluarga itu kurang, ya. Dan bila adab sopan santun itu kurang, itu yang kita kata tadi, apa tadi? Rendah moral dan etika, ya. Tapi tak semestinya yang dikatakan di sini mereka tak miskin, tetapi mereka miskin akhlak. Mungkin mereka orang yang ada-ada, orang yang zaman sekarang kata have-have, ya, orang yang have-have, tetapi adab mereka bukan tidak kesampaian pada tahap yang orang kata kedudukan mereka itu. Jadi kalau kita lihat di sini, dia memang memberi kesan langsung kepada kesantunan masyarakat kita. Lagi sekali saya kata, dia akan menjadi ikut-ikutan. Kalau dalam satu kelompok kawasan itu banyak berlaku kes buli, maka ini akan membabitkan kesantunan masyarakat di kawasan itu. Jadi kalau boleh dalam satu unit keluarga itu kesantunan dijaga, maka kalau dalam seluruh Malaysia ini ada jutaan unit keluarga, maka unit keluarga kita, keluarga Malaysia kita ini akan mempunyai kesantunan yang sepatutnya yang kita warisi, yang menjadi ikut-ikutan daripada zaman dahulu, kini dan harapannya selama-lamanya. InsyaAllah. Jadi kalau have ke anak lot ke zaman anak lot, anak lot, itu tidak boleh membeli akhlak, tidak boleh beli adab maupun kelas. Money can't buy class. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Ariana, Cik Suhaimi, Khatijah dan juga Putri. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini, anda yang menonton, dan banyak tips sebenarnya telah
pun dikongsi oleh Prof. Dan kalau misal kata anda terlepas, jangan bimbang, layari, like, share, follow laman media sosial kami. Anda boleh dapatkan tips di sana. Alright, nampak gaya kita dah kehabisan masa. Man, I love this episode. Tapi saya harap it was as beneficial to you as it was for me. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di episod yang akan datang. InsyaAllah. Saya Sharifah Alia. Assalamualaikum. Bye.